ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bersama kita mengucapkan syukur, membesarkan Allah di atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya daripada Allah Maha Besar. Ramai di kalangan kita umat manusia, apabila kita menerima nikmat Allah, kita lupa Allah yang memberikan nikmat tersebut. Hadirin sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah tak tuju kepada seluruh manusia. Allah tujukan khas kepada orang-orang yang beriman. Wahai kamu orang-orang yang beriman, takut kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu beriman kepada Allah. Berpegang kamu pada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Allah cukupkan nikmat-nikmat di kalangan kamu, iaitu nikmat Allah satukan hati kamu. Hampir kamu terjah ke jurang api neraka, Allah angkat kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran, yang mana di dalam masjid yang kita tengah duduk, yang kita telah solat ini tadi, yang kita sedang sujud, bukan kita melihat hanya satu bangsa saja dalam masjid ini, tapi Allah buktikan kata-katanya dalam Al-Quran. Hari ini kita melihat ramai orang diikat dengan akidah Islam. Hadirin sekalian, nama saya Muhammad Zaid bin Tandang. Nama asal saya Ruby anak Tandang. Saya yang di depan tuan-tuan, saya ini merupakan salah satu contoh mantan KP. Apabila disebut sebagai mantan KP, saya mengucap syukur Alhamdulillah. Berbeza. Sebab kenapa KP? Semua orang yang bukan beriman itu, orang yang bukan Islam itu di KP. Betul tak? Bezanya, sebab apa? Saya dilahirkan dalam keadaan keluarga tidak ada seorang pun yang beragama Islam. Berbeza dengan tuan-tuan, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang yang saya muliakan, kebanyakan yang lahir sudah mendengar azan dan iqamat. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristian, iaitu mazhab Sidang Injil Borneo, yang mana mazhab kami ketika itu merupakan salah satu mazhab yang banyak sekali menggunakan kitab Bible yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dan menggunakan kalimah Allah. Kenapa yang saya dikurbahkan daripada umur 7 tahun, daripada umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai umur saya lebih daripada 10 tahun. Tiap-tiap hari Minggu kita dikurbahkan dengan kitab Bible dan dibacakan dengan kalimah Allah. Kenapa akhirnya Islam menjadi pilihan saya? Itu satu persoalan. Pernah tak kita dengar nama-nama yang besar yang masuk agama Islam? Pernah tak kita dengar nama Ustaz Muhammad Farhan Abdullah daripada Sabah? Merupakan bekas padri daripada Sabah. Atas apa dia masuk Islam tu? Pernah tak kita dengar nama yang bernama Ustaz Muhammad Farid Rabi Abdullah? Ni nama besar ni.
Pernah tak kita baca buku yang ditulis? Salah satu, ada dua buku ni, tulis sahabat saya tulis. Nama buku tu Travelog Hidayah ataupun Travelog Syahadah. Daripada terbitan PTS, penulis buku tersebut yang menceritakan tentang kisah hidup beliau, iaitu Ustaz Muhammad Rashidi Lobo Abdullah. Pernah dengar tak? Ini mantan timbalan padri daripada Kuching. Pernah tak kita cek Jabatan Agama Islam, berapa ramai orang Kristian masuk Islam? Berapa ramai orang Sabah, Sarawak yang masuk Islam? Atas apa dia masuk Islam tu? Saja-saja nak masuk Islam. Kami semua daripada aliran yang sama. Kita daripada agama Kristian, yang mana asalnya kita membaca kitab Bible dalam bahasa Melayu dan menggunakan kalimah Allah. Dekat tangan saya sekarang ini adalah merupakan kitab Bible yang banyak kontroversi. Kitab Bible, Alkitab Berita Baik, ini kitab terjemahan bahasa Melayu dan memasukkan lebih kurang 899 nama Allah dalam ini. Saya baca sedikit tentang sejarah penulisan kitab Bible dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang kita tak faham. Projek penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dimulai tahun 1974. Kenyataan pimpinan gereja. Kitab Bible ini dah terjemah tahun 1974. Saya merupakan antara orang yang dulu dalam pimpinan sidang Injil Borneo. Nak terjemah kitab Bible dalam bahasa Melayu tak boleh saja-saja, dia kena minta kebenaran tu. Perjanjian baru diterbit tahun 1976, Perjanjian lama diselesai tahun 1981, Alkitab bahasa Melayu lengkap diterbit tahun 1987 oleh The Bible Society of Singapore, Malaysia dan Brunei. Alkitab Berita Baik edisi kedua, The Bible Society of Malaysia. Perjanjian baru 1995, Perjanjian lama 1996, Alkitab Berita Baik 1996, Alkitab Berita Baik edisi kedua tahun 2001. Tahun 1974 dah minta terjemah tu. Tahun 1974 sampai tahun 2013, 39 tahun kalimah Allah ada dalam kitab Bible. Siapa orang Melayu dekat sini boleh cakap dengan saya, 39 tahun kalimah Allah ada dalam dada orang Kristian, siapa mursyid paling hebat boleh cabut? 39 tahun. Bukan 3 tahun, bukan 3 hari. Dah banyak edisi dah minta terjemah. 39 tahun kalimah Allah ada dalam dada orang Kristian. Mana ada orang Islam yang paling hebat dekat sini yang boleh cabut kalimah tu? Patutnya bila kalimah Allah itu ada dalam dada orang Kristian, dia hampir menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa tidak kita menjalankan dakwah? Nampak? Saya antara orang yang sangat sedih bila melihat kita menyalahkan orang sana, orang sini dan sebagainya. Bila ada orang kita yang terjah masuk dalam agama mereka, murtad daripada agama Islam, kita marah. Kita salahkan orang ini, salahkan orang itu dan sebagainya. Padahal kita lemah. Bila kita lemah, lepas tu kita tak jalankan tugas kita, lepas tu kita salahkan orang sana dan salahkan orang sini, ini tindakan bodoh. Bodoh kat mana tu? Sebab apa? Kita dah lemah dah. Kenapa saya yang dibesarkan dengan kalimah Allah daripada kitab Bible, akhirnya saya memilih Islam? Kenapa sahabat-sahabat saya yang lain ramai di kalangan mereka yang beragama Kristian? Berapa ramai orang-orang Kristian masuk Islam? Kalau tanya orang Kristian berapa Tuhan dia ada, dia tak kata 3 Tuhan. Tak ada 3 Tuhan, 4 Tuhan, 10 Tuhan, 99 Tuhan. Tak, dia kata 1 Tuhan saja. Maksud dia hampir kepada orang-orang yang beriman. Sepatutnya, cumanya bezanya Kristian,
Kenapa akidah mereka lari daripada mentauhidkan Allah? Sebab mengangkat satu orang manusia yang Allah muliakan sebagai Nabi dan Rasul, tetapi mereka kata bahawa itu adalah Tuhan. Kita orang Islam ni, kita beriman kepada Nabi Isa Al-Masih, yang disebut sebagai Jesus Christ. Bahkan tidak beriman kita, boleh terkeluar iman kita kalau kita kata Jesus Christ ini, Isa Al-Masih ini bukan Rasulullah. Baginda adalah Rasulullah. Innamal Masih ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa aminu billahi war rasul la taqulu salasah. Rasul kata Allah. Bukan kita sebut Rasul, Allah angkat baginda menjadi Rasul. Tidak beriman kita kalau kita menidakkan kerasulan Isa Al-Masih. Tetapi boleh menjadi kufur kalau kita mengangkat Isa Al-Masih menjadi Tuhan. Sebenarnya Isa Al-Masih ini disebut orang Kristian sebagai Tuhan sebab apa? Dia kata boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan orang yang sakit. Satu-satunya Allah kurniakan mujizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita membaca di dalam kitab Bible, sedangkan ibu Isa Al-Masih iaitu Siti Maryam merupakan beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada ibu ibu Isa Al-Masih. Dengan doa Siti Maryam, dia mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ini antara salah satu kelebihan ibu kepada baginda Rasulullah Isa alaihissalam. Hadirin sekalian, mungkin ada yang dekat sini pernah mendengar beberapa siri perbandingan agama yang disampaikan oleh sahabat saya yang sangat sangat terkenal, Shakir Kakulal Govindi, Haji Shakir Kakulal Govindi. Ini pun sama, dia masuk Islam. Hebat orang dia, pelajar sampai ke India. Cuma pagi ini kita remind balik, kenapa akhirnya kitab Bible ini membawa saya kepada Islam, dan kenapa akhirnya kita mengatakan orang Kristian tu dia bukan tukar agama, tapi dia kembali kepada agama Islam. Bukan tukar agama. Bukan saya saja boleh tukar agama orang. Sebab kalau kita cakap dengan orang kafir, sebab saya pernah jadi orang kafir, bila kita sebut tukar agama, kepala otak dia kata, kita rasa lah kurang ajar orang ni nak ajak tukar agama. Sebenarnya orang-orang yang beragama Kristian tu, bila kita ajak dia kepada Islam, kita ajak dia kembali kepada Islam, bukan tukar agama. Sebab apa? Dalam kitab Bible ini dah memberi beberapa panduan agar dia menjadi seorang Islam. Nampak tak? Antara contoh-contoh dia, semua orang tahu bahawa Islam ini, orang yang beragama Islam, dia tidak boleh makan khinzir. Dalam Filogatul Melayu ya, babi. Saya tak malu nak sebut babi tu, sebab apa? Bahasa Iban pun babi. Padahal asalnya bahasa Melayu. Orang Melayu sebut babi tu. Dia kata jangan sebut babi. Ada pula sakit gila babi. Cuba kita tukar sakit gila khinzir. Dapat tak bayangkan sakit gila khinzir macam mana? Saya pun tak boleh bayangkan. Sakit gila babi. Hebat Melayu ni, babi pun jadi sakit. Orang gila pun tahu bahawa orang Islam tak boleh makan babi. Haram. Nenek dia kata, arwah nenek saya, kamu dah masuk Islam, kamu jangan saja nak makan babi. Dia kata kena tulah nanti. Jangan nak makan babi. Sebab apa? Banyak orang yang masuk Islam, dia makan babi balik kena tulah. Orang Iban dia percaya dengan tulah. Bukan orang Melayu dia percaya dengan tulah. Orang Iban percaya tulah. Sebab itu arwah nenek saya dulu, saya ni dibesarkan dekat Rumah Panjang, Ulu Tinggal, dekat Ulu Lutong. 3 jam daripada Rumah Panjang, daripada pinggir bandar tu sampai ke Bandar Miri. 3 jam. Dalam Rumah Panjang tu lebih kurang 40 keluarga. Tidak ada satu orang pun beragama Islam. Saya masih ingat arwah nenek saya dulu. Orang-orang Iban ni dia sangat dia menghormati agama Islam. Dia kata Islam ni dia sangat-sangat, dia kata berbisa. Sebab itu orang-orang Iban dulu
arwah nenek saya, arwah datuk saya, kalau dia baca kalau dia buat jampi tu, dia baca jampi tu, dia akan bacakan jampi itu dengan beberapa kalimah yang kita orang Islam sebut. Ada satu jampi ni saya masih ingat sampai sekarang, tapi tak pakai pun. Tapi lepas ni jangan minta belajar jampi tu. Jampi itu doa. Jampi ni dia macam ni. Jampi kena dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tika didi, tika duduk, ditanam di tanah lembah. Si anu ini berdiri, saya duduk, saya salah, saya disembah. Berkat Muhammad ya Rasulullah. Kalimah Bismillah membuka pintu, membuka supaya jampi itu menjadi mujarab. Dan mesti mengambil berkat Nabi Muhammad SAW lagi mujarab insyaAllah. Kepercayaan ni arwah nenek sudah banyak dia punya jampi tu. Tapi ada setengahnya bila saya ceramah, saya baca jampi tu, ustaz ada tak jampi-jampi yang lain boleh buat ustaz? Jampi yang lain kamu doa dengan Allah lah. Nak jampi apa? Dalam bahasa Melayu tu jampi tu doa lah tu sebenarnya. Jadi orang-orang terdahulu zaman arwah nenek, arwah datuk saya, memang dekat sana membaca jampi menggunakan kalimah Allah. Mesti dimulakan dengan kalimah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim macam kita orang Islam disebut, dan mesti ditutup dengan kalimah berkat Muhammad ya Rasulullah. Mengambil berkat Nabi Muhammad. Hebat agama Islam ni. Sebenarnya negeri Sarawak, saya daripada negeri Sarawak, ramai yang tak tahu diri dia Sarawak. Negeri Sarawak ni, kalau kita baca daripada statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, Sarawak membentuk Malaysia pada tahun 1963. Betul tak? Tahun 1963. Tahun 1963 Tanah Melayu dah merdeka ke belum? Dah merdeka? Tanah Melayu merdeka tahun 1957, 31 hari bulan Ogos. 31 hari bulan Ogos, Tanah Melayu dah merdeka. Sarawak ni tinggalan daripada penjajah. Ada yang namanya penjajah British lah. Sebab itu ramai orang-orang tokoh-tokoh besar di Sarawak, tokoh-tokoh di Sarawak ramai yang mendapat anugerah daripada George Cross tu, daripada Britain, daripada Queen. Sampai hari ini pun ada. Mereka ini dulu merupakan pegawai keselamatan kepada penjajah British waktu masa dulu. So bila mereka menyelamatkan pegawai-pegawai British yang bertugas, akhirnya mereka dapat anugerah daripada Britain yang disebut sebagai George Cross, anugerah paling tinggi dalam istana Britain. George Cross ni salib punya. Tapi orang Kristian lah banyak dapat, orang Iban. Lepas tu bukan setakat dapat anugerah tu, mereka dapat duit dan sebagainya, imbuhan dan sebagainya. Macam kita dapat anugerah Datuk Tan Sri dan sebagainya. Di Sarawak, ramai orang-orang Sarawak yang tak dapat Datuk tak dapat Tan Sri, tapi mereka dapat anugerah George Cross daripada Britain. Sumbangan mereka dulu melawan komunis-komunis dan sebagainya. Jadi Sarawak ni tinggalan daripada James Brooke, Charles Brooke, Bynner Brooke, entah apa-apa Brooke lagi lepas tu. Jadi tahun 1963 Tanah Melayu dah merdeka. Sarawak, Sabah masuk Persekutuan Malaysia tahun 1963. Kalau menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, saya nak tanya sahabat-sahabat kita dekat sini, hari ini penganut agama apa yang paling ramai dekat Sarawak? Kristian? Kristian. Cepat. Memang hebat dari sini. Dia bijak sikit. Ada setengahnya, saya pergi ada lah masjid dekat Zimbabwe ni. Dia pun kata, dia pun sure tak sure, Kristian ke Islam, Kristian ke Islam. Jadi orang tahu semua orang yang agama Kristian lebih ramai daripada Sarawak. Siapa pegawai kerajaan dekat sini? Bahagian Jabatan Perangkaan. Kalau kita lihat statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, julaan penduduk ketika itu, penduduk menurut yang beragama, tahun 1960
Sabah dan Sarawak dah dicula. Tahun 1960 menurut Jabatan Perangkaan, tahun 1960 orang Kristian berjumlah 117,000, orang Islam berjumlah 170,000. Mana lagi ramai tu? Orang Islam tahun 1960 belum merdeka tu. Penjajah, bekas daripada penjajah lagi. Selepas tahun 1963, Sarawak dipimpin oleh 3 orang ketua menteri bukan Islam. Tun Temenggung juga, Stephen Kalong Ningkat, Datuk Tawi Seli. 3-3 dia bukan Islam. Penganut agama Islam masih lagi ramai daripada orang Kristian. Lepas jadi negara masuk Malaysia, sampai kepada tahun 2010, statistik yang terakhir dikeluarkan tahun 2010, sebab statistik ini dikeluarkan 10 tahun sekali. Sampai tahun 2010, penganut agama Kristian sampai hari ini berjumlah 1,200,000. Kristian 1,200,000, 12 kali ganda 12 kali ganda bertambah daripada jumlah asal. 1,200,000 orang Kristian, orang Islam tak banyak. Satu persoalan kita kena jawab ni, Sarawak ni, Malaysia ni, negara Islam. Kenapa sebelum menjadi negara Islam, menjadi jajahan Malaysia, bukan jajahan Malaysia, belum membentuk Malaysia menjadi negara Islam, kenapa umat Islam lebih ramai daripada Kristian? Lepas jadi negara Islam, orang Kristian lebih ramai daripada Islam. Siapa nak jawab tu? Nampak tak? Pertahan kalimah Allah tak jawab masuk Islam pun. Pertahan saja. Allah tempelak kamu sebab apa? Kita hanya pertahan saja, tak masuk Islam, tak jawab masuk Islam. Sebenarnya bagi saya melihat kalimah Allah ni pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, sebelum saya masuk Islam, siapa Allah ketika itu? Kedua, Allah ketika saya belum masuk Islam, kami beriktikad ketika itu bahawa Isa Al-Masih itu adalah Allah. Dan kedua, saya melihat kalimah Allah ini ketika saya bersyahadah, menerima agama Islam. Bukan saya saja nak terima Islam. Bukan mudah nak tukar agama. Bukan mudah nak ubah akidah kita daripada Kristian tiba-tiba pergi Islam, lepas tu tolak pula Isa Al-Masih. Bayangkan kita dah dibesarkan daripada kecil sampai besar beriman pada Isa Al-Masih. Kalau kamu mengkhianati ajaran Kristian, kamu boleh dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah. Nampak tak? Bukan orang Kristian pun percaya tentang neraka dan syurga. Yang ketiga, saya melihat kalimah Allah ini dalam sekarang ini apabila saya banyak menyampaikan dakwah kepada sahabat-sahabat saya bukan Islam, dan yang banyak masuk Islam di kalangan keluarga saya lah. 9 tahun saya masuk Islam, 9 tahun yang lepas saya masuk Islam, 9 orang keluarga saya masuk Islam. Selepas saya masuk Islam 9 orang, maksudnya 1 tahun saya nisbah dia, saya cuma dapat tarik 1 orang ahli keluarga saya masuk Islam. Maksudnya bukan senang. Nampak tak? Sebab tu kita orang Melayu Islam ni, dia tak berani nak ambil tanggungjawab berdakwah. Tapi dia pandai kondem orang sana, kondem orang sini. Nampak tak? Jadi saya melihat kalimah Allah daripada 3 keadaan. Sebelum saya masuk Islam, ketika saya bersyahadah sampai menangis-nangis tu. Tapi sekarang nak bersyahadah tak payah menangis tu. Dah jadi Power Rangers. Jadi selepas saya menyampaikan dakwah, saya melihat kalimah Allah tu macam mana. Bagi saya tak ada masalah. Tapi 10 hari bulan ini, 22 hari bulan lepas, kita melihat bahawa kejayaan peguam-peguam kita mempertahankan kalimah Allah supaya tidak digunakan oleh orang Kristian. 10 hari bulan ni, orang Kristian akan appeal balik untuk lawan balik, dia nak pakai juga kalimah Allah. Bagi saya, bagi kita pendakwah, bagi kita menyampaikan dakwah, nak pakai pun boleh, tak pakai pun tak apa. Bagi kita lah. Dan kerajaan kita, kalau dia nak bagi pun, tu hak dia. Dia tak nak bagi pun tu hak dia. Itu maksud saya. Maksudnya kalau dari segi perlembagaan, memang tak boleh lah orang bukan Islam pakai kalimah Allah. Tapi dari segi sumunnya Islam itu,
kalimah Allah itu mengajak orang banyak masuk Islam. Nampak tak? Yang kita tolak dekat sini bukan tolak iman, tetapi yang kita tolak bahawa Isa Al-Masih itu tidak boleh menjadi Allah. Itu saja persoalan dia. Tahun 1974, kitab Bible dah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Atas dasar apa kitab Bible nak diterjemah bahasa Melayu? Kita kalau nak cakap tentang perlembagaan, cakap sebelum tahun 1974 lagi. Pernah tak kita dengar kitab Atharva Veda, kitab Tripatika, kitab agama Buddha, kitab Vedas Purana, kitab agama Hindu diterjemah dalam bahasa Melayu? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar tak? Kenapa kitab Bible diterjemah dalam bahasa Melayu? Tahun 1974 dah terjemahan. Ini bukan bahasa Melayu Indonesia. Bahasa Melayu betul. Baru-baru ini bila saya ceramah di Kelantan, adalah satu hamba Allah ni siap buat apa ni besar-besar tu. Apa ni banner billboard besar tu. Yang bercakap tu pula penaung kepada orang Kristian. Orang Kristian buat banner besar ni di Kelantan. Saya pun fikir kenapa bagi orang Kristian bercakap tentang kalimah Allah? Kalau betul-betul nak pertahan kalimah Allah, lepas itu cakap bahawa kalau kita hanya membenarkan kitab Bible terjemahan bahasa Melayu Indonesia saja. Habis kat tangan saya ni bahasa Melayu mana ni? Bahasa Melayu Brunei kah? Ni bahasa Melayu daripada Golok kah? Daripada Thailand kah? Ini bahasa Melayu betul. Sebab itu yang kita tolak iman itu yang boleh menjadi kufur. Tapi ada sahabat-sahabat saya kata kita takut orang-orang bukan Islam menyalahgunakan kalimah Allah. Saya nak tanya, habis orang Islam selama ni yang menghina hukum Allah itu tak menghina Allah tu, tak menyalahgunakan apa yang Allah dah beri kebebasan kepada mereka? Dia kata takut salah guna. Betul, kita takut salah guna. Apa yang kita nak harapkan orang Kristian supaya dia menggunakan kalimah Allah dengan betul, memang takkan betul. Memang tak boleh nak jadi betul. Jadi yang kita tolak adalah Isa Al-Masih itu tidak boleh menjadi Tuhan itu saja. Kalau gereja di Sarawak, ada gereja yang atas dia cross, bawah dia Allah. Jesus Christ Allah. Pernah tak kita tengok gereja? Tak pernah. Kita cuma takut disalahgunakan kalimah Allah. Jadi sebenarnya persoalan dia, kita tak boleh mengangkat Isa Al-Masih menjadi Allah. Saya bagi tahu, letaklah 1000 ke kalimah Allah dalam kitab Bible, letaklah 10,000, 1 juta kalimah Allah dalam kitab Bible, tak boleh mengangkat Isa Al-Masih menjadi Allah. Bahkan dalam kitab Bible tertulis, kitab Bible sendiri berbicara membatalkan Isa Al-Masih menjadi Allah. Nampak tak? Siapa di kalangan kita orang Islam kat sini yang tahu? Maksudnya, kita tak pernah nak ada berjiwa dakwah. Itulah sebabnya kelemahan kita sebenarnya. Saya nak sebut dalam kitab Bilangan ayat 23, bab 23 ayat 19. Nubuat Bileam yang kedua. Ni kitab Bible sebut. Hai Raja Bala anak Zippor, dengarlah kata hamba, Allah bukan manusia, dia tidak berdosa, dan Allah bukan anak manusia, dia bukan insan. Apa yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Ini kitab yang paling diagungkan oleh orang Kristian, bagi tahu Allah bukan manusia. Nampak tak? Sampai hari ini bila saya tanya sahabat saya Kristian, sampai hari ini mereka tak berani bincangkan ayat ini. Dalam kitab Quran, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israel la'budullah. Wahai anak-anak Israel, jangan kamu sembah melainkan Allah. Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kamu.
Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang kamu mensyirikkan Allah, haram bagi kamu masuk surga. Dalam kitab Quran sebut. Dalam kitab Bible sebut, dalam perintah yang paling tertinggi di dalam kitab Bible, dalam ajaran Isa Al-Masih, perintah yang paling utama dalam Kristianiti, dalam kitab Markus bab 12 ayat 29. Shoma Israelu Adona Allah Hainu Adona Ahud. Wahai kamu anak-anak Israel, saya sebut dalam bahasa Hebrew. Wahai kamu anak-anak Israel, tauhidkan Allah, sembahlah Allah, Allah Adona Allah Hainu Adona Ahud. Sembahlah Allah itu yang Ahud, Ahad. Barang mana kamu mengangkat patung-patung di samping Allah, menyamakan dia dengan Allah, kamu akan dilempar ke dalam neraka yang paling bawah. Kitab Bible sebut. Susah sangat kena bagi tahu. Susah sebab kita tak pernah nak fikir kita nak berdakwah. Kita ada TV, kita ada radio, kita ada surat khabar dan sebagainya. Berapa banyak kolom yang kita terbitkan untuk orang bukan Islam supaya dia faham tentang Islam tu. Kita ada TV, berapa banyak TV yang promosikan Islam supaya dia faham kembali kepada Islam. Dalam kitab Quran, ayat surah Al-Maidah ayat nombor 3, orang Islam diharamkan makan khinzir oleh Allah. Ayat ni direct daripada Allah. Dalam surah Al-Maidah. Kalau ada ayat-ayat lain, silakan ulama ustaz kita kongsi bersama ni. Dalam kitab Bible ada 3 ayat mengharamkan makan khinzir. Yang pertama dalam kitab Ulangan bab 14 ayat 8. Jangan makan khinzir. Khinzir ini binatang yang kotor. Jangan sentuh badan khinzir. Walaupun kukunya terbelah, hatta bangkai khinzir tak boleh sentuh. Makan haram, sentuh pun haram. Sebab dia memamah biak daripada makanan-makanan yang tidak bersih. Dia makan daripada makanan yang tidak bersih. Kitab Bible sebut haram makan khinzir, haram sentuh khinzir. Dalam kedua, dalam kitab Imamat bab 11 ayat 7. Dalam kitab ketiga, kitab Izaiyah bab 65 ayat 2 sampai ayat 5. Barang siapa yang makan khinzir, tidak boleh orang yang beriman dekat kepada mereka. Nampak tak? Itu satu hal. Dalam ekonomi Islam mengharamkan riba. Allah dan Rasulullah memerangi orang yang melakukan riba. Dalam kitab Ulangan bab 23 ayat 19, dalam kitab Ulangan kata, barang siapa di kalangan kamu yang memberi pinjam kepada sahabat-sahabat kamu, jangan mereka mengambil lebih daripada yang mereka bagi pinjam. Haram. Dalam kitab Bible sebut haram riba. Nampak? Seterusnya, orang-orang Islam ini kalau meninggal, mayat kita dikafankan. Sampai hari ini orang Islam mengkafankan mayat. Selang Nabi Isa Al-Masih dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 550 tahun. Selang dia jauh itu. Mengkafankan mayat merupakan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sampai hari ini orang Islam mengkafankan mayat. Orang Kristian kata kita ni tidak memuliakan mayat. Sebab apa? Kita tidak memakaikan mayat itu dengan pakaian yang cantik-cantik, perkelah kepala, tak ada cakap macam tu. Masa orang tu sakit, dia sebelum dia hidup, kamu bagi apa kat dia? Orang Kristian kata orang Islam tak memuliakan mayat. Saya kata, kita kata dalam kitab Bible sesungguhnya ada menyebutkan bahawa mengkafankan mayat itu difardukan sejak daripada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Lukas bab 23 ayat 53, ambil mayat itu, angkat mayat itu, balut mayat itu dengan kain linen, kain putih, dan biarkan muka mayat itu terbuka. Dalam kitab Lukas sebut mengkafankan mayat. Sampai hari ini orang Islam mengkafankan mayat. Dalam soal beribadat sembahyang kepada Allah, seluruh nabi-nabi bersujud menyembah Allah. Hari ini tak ada satu pun orang Kristian bersujud menyembah Allah. Tidak ada satu pun orang Kristian takbir mengangkat Allahu Akbar. Tidak ada satu pun orang Kristian sebelum solat mereka mengambil wuduk, sedangkan benda itu ada tertulis di dalam kitab Bible mereka sendiri. Dalam kitab Mazmur bab 5 ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, sujud sembahyanglah kamu kepadaku, dan halakan, hadapkan sujud kamu ke arah rumahku, kata Allah. Baitullah, Bait Allah. Rumah Allah
Masa zaman dulu kiblat itu dekat mana kiblat? Sebelum Masjidil Haram, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Betul? Sekarang Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestin. Apa jadi kat Palestin sekarang? Masjidil Aqsa ni merupakan tempat paling suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan tempat ketiga paling suci orang Islam. Hari ini kita meninggalkan mesej yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa? Ketika di Masjidil Aqsa di Al-Quds, Nabi solat 2 rakaat dan mengimamkan para arwah nabi-nabi terdahulu. Itu ada mesej itu. Dan kenapa daripada Masjidil Aqsa Nabi diangkat oleh Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, langit paling atas, sampai kursi Allah? Kenapa tidak diangkat daripada Masjidil Haram? Kenapa daripada Masjidil Aqsa? Ada mesej yang nak disampaikan. Hari ini orang Islam tidur. Bahkan kita hari ini menempelak pemimpin-pemimpin Islam, yang pemimpin Islam itu membuka terowong untuk membantu orang-orang Islam di Palestin. Kita hari ini kata tak apa, sebab apa benda tak terjadi kepada kita. Bila satu pemimpin itu dijatuhkan, Dr. Morsi dijatuhkan, ada orang Islam gembira. Tahu tak apa jadi kat orang Palestin sekarang? Cuba kamu kena tahanan rumah, kamu dikepung macam tu. Terowong yang menyalurkan bantuan kepada orang Islam, Palestin ni terbagi kepada dua. Palestin Barat diambil oleh Israel, Palestin Timur, Kota Lama kepada orang Islam. Ini tempat Saidina Umar. Ketika pertama kali Saidina Umar menjejakkan kaki ke Masjidil Aqsa, Saidina Umar pergi ke Kota Lama dan bersemayang di situ dan membina masjid. Bahkan hari ini saya sedih, kita orang Islam gembira sebab apa? Kita tak sokong Ikhwan Muslimin, dia tak nampak Ikhwan Muslimin itu membuka terowong itu, menyalurkan bantuan kepada orang Islam dekat Palestin. Apa yang kamu salurkan? Itu Allah menembelak kita. Walaupun banyak, Allah cabut kehebatan kita. Kenapa ramai nabi-nabi yang Nabi Muhammad baginda imamkan di Masjidil Aqsa ketika itu ke seluruh 25 nabi rasul? Kebanyakan nabi dan rasul Allah utuh di tanah besar Palestin, dan ketiga-tiga kitab suci Allah turunkan di tanah besar Palestin. Hubungan dia dengan orang Islam rapat. Jadi dalam kitab Bible membatalkan Isa Al-Masih menjadi Tuhan. Dalam kitab Quran sudah tersedia panduan yang paling lengkap mengatakan Isa Al-Masih adalah Rasulullah. Islam ni lengkap dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Apa yang kita faham tentang ayat ni? Ayat ini kalau menurut asbabun nuzul, peristiwa turunnya ayat ini ketika unta berdiri, Nabi Muhammad sedang duduk dekat atas unta tu, turun ayat ini daripada Allah. Beratnya ayat ini terjelupuk unta tu jatuh. Nampak tak? Apa yang kamu belajar tentang ayat ini? Hari ini kata Allah, aku lengkapkan agamaku, aku percukupkan agamaku kepada kamu. Lengkap dah Islam tu. Kalau ikut orang Islam hari ini, kalau dah lengkap tu sempurna dah. Tapi apa yang jadi? Orang Islam hari ini dia fikir apa? Hidup untuk hidup. Macam Idris Al-Marbawi cakap, kita ni hidup untuk hidup. Kita boleh ada kereta besar, boleh ada rumah besar, boleh ada bini besar. Bini besar jangan bagi dia besar sangat, tak sihat kan ni. Boleh ada ini besar dan itu besar sebagainya. Ada BMW 5 siri. Helikopter kalau boleh beli dia beli. Laut pun kalau boleh beli dia beli. Kalau langit tu ada dijual pun nak beli tu. Nampak tak? Kita ni hidup untuk hidup, tapi kita tak fikir bahawa Islam ini menyeru orang kepada
kepada Allah. Jadi antara hukum yang lain yang disebut di dalam kitab Bible, barang siapa yang melakukan zina di kalangan lelaki dan wanita, hendaklah dia direjam sampai mati kalau dia sudah berkahwin. Kalau dia belum berkahwin, dia bertunang, ikat kedua-duanya, heret keluar kota, disaksikan oleh orang-orang ramai, baling mereka guna batu dan sebat. Barang siapa yang mencuri, potong tangan dia. Ini orang Islam banyak sangat mempersendakan ayat. Kita tahu hukum ni ada diturunkan di dalam kitab Quran. Saya dah jumpa ayat yang sama dalam kitab Bible 18 tahun yang lepas. Benda yang sama. Dalam kitab Ulangan bab 23 ayat 19 dan dalam kitab Matius bab 5 ayat 30. Saya baca. Jika tangan kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, yakni mencuri, potonglah dan buanglah tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan kamu daripada seluruh tubuh kamu masuk neraka. Kitab Bible sebut, siapa yang melakukan curi, dia kena potong tangan. Kalau orang Kristian mempersendakan hukum hudud, maksud dia persendakan benda yang ada dalam kitab Bible dia sendiri. Dalam kitab Ulangan bab 23 ayat 19, barang siapa yang melakukan zina, rejam dia sampai mati kalau dia dah berkahwin. Benda tu ditulis dalam kitab Bible. Siapa nak buka kitab Bible ni? Maksudnya, hukum hudud ada disebut dalam kitab Bible. Bukan setakat orang Islam tak boleh persenda hukum hudud, orang bukan Islam, orang Kristian pun tak boleh. Sebab apa ini tertulis dalam kitab? Kenapa dia sama hukum dia? Sebab daripada Allah yang sama. Nampak tak? Hukum hudud ada dalam kitab Bible. Saya dah jumpa lama dah. Jadi orang Islam dia marah sangat dengan orang Kristian. Sebab apa? Dia kata persendakan agama, hina agama Islam dan sebagainya. Kebelakangan ni yang banyak orang Islam hina agama, banyak orang Kristian hina agama Islam. Kita nampak sampai bab putih dan sebagainya. Sebelum ni benda ni tak besar sangat. Masa saya Kristian dulu, orang-orang Kristian dia mendengar arahan daripada gereja. Tak boleh hina agama Islam. Tahu tak kenapa orang Kristian makin berani hina agama Islam? Guru dia orang Islam sendiri. Kalau ada orang Islam yang berani secara terbuka mempersendakan hukum-hukum Allah, itulah guru orang Kristian. Kenapa dia boleh cakap? Kenapa kami tak boleh cakap? Oh, itu kita marah tu. Bila orang Kristian cakap, kita marah. Bila sesama Islam cakap, kita tak marah. Mana sekolah dia belajar ni? Orang Kristian jadi menghina hukum kita, menghina agama Islam sebab guru dia orang Islam. Itu sebenarnya sebab dalam pimpinan gereja tidak boleh orang-orang Kristian yang dikatakan beriman mereka hina orang-orang lain, tak boleh. Tentang mengkafankan mayat, tentang berpuasa dan sebagainya, itulah sebenarnya yang menyebabkan saya akhirnya pilihan Islam itu menjadi pilihan saya. Ramai orang-orang Kristian masuk agama Islam oleh kerana mereka ikhlas mencari mencari Allah yang sebenarnya dan mencari agama yang hak. Jadi sebab itu mulai daripada hari ini orang-orang Islam perlu buka mata, perlu buka minda, penuhkan ilmu kita di dada. Kalau kita tidak mampu menyampaikan dakwah, bantu sahabat-sahabat kita untuk menyampaikan dakwah. Sekurang-kurangnya kita memberi infak kepada mereka, memberi sumbangan kepada mereka. InsyaAllah nilai yang kita bagi itu yang kita bawa di akhirat nanti, insyaAllah. Bahagian itu tak banyak, kecil pun tak apa. Itu sebenarnya bila kita melihat orang-orang Islam sekarang ini, kenapa kita jauh tertinggal? Sebab apa? Pertama saya nak sedikit buat teguran lah, tapi saya kalau Jabatan Agama Islam di negeri saya lain. Jabatan Agama Islam di negeri saya lain. Kadang-kadang kita fikir asnaf tu dah layak dah. Orang-orang yang melakukan dakwah bila dia bawa asnaf, orang-orang baru masuk Islam ke ataupun fakir miskin ke, bila dia bawa pergi Jabatan Agama Islam, dia minta bantuan, dia bawa tu kos dia banyak besar.
Sebab itu orang-orang di Sarawak kebanyakan lepas masuk Islam, yang lepas masuk Islam didakwahkan orang-orang terdahulu, lepas itu mereka keluar balik daripada Islam. Sebab apa? Tak ada follow up, sebab apa? Tak ada dibantu dan sebagainya. Macam mana 2 jam, 3 jam daripada pedalaman pergi Jabatan Agama Islam, makan kos yang banyak semata-mata untuk dapatkan bantuan 300. Fikir yang ni. Bila kita nak kotek zakat tu, semua kaunter kita buka. Kaunter kat masjid semua buka. Bila kotek, seronok nak kotek. Bahkan saya paling sakit hati bila ada sesetengahnya isytiharkan lebihan daripada duit zakat tu banyak sangat. Kepala otak dia cakap macam tu. Sebab apa? Kenapa lebihan banyak? Patutnya duit zakat ni selalu habis. Tiap-tiap tahun kita bayar zakat. Nak lebih-lebih buat apa? Lepas tu bila minta bantuan tu bukan punya susah, bukan setakat susah, 55 penapis tu. Tapi dia cukup banyak. Keluar modal cukup banyak, minta duit, nak minta duit bantuan. Keluar modal bukan banyak. Islam tak ajar macam tu. Kami ketika dalam pimpinan Kristian dulu, dalam SIB, bukan setakat penapis tak banyak. Bila kita nampak pegawai-pegawai apa ni daripada gereja, dia bukan sebab dia banyak duit. Orang Kristian tak banyak duit, kita yang banyak duit. Tetapi orang Kristian bila infak dia masuk tiap-tiap bulan, dia akan salurkan. Okey, kamu layak bagi, kamu layak bagi. Lepas tu dia follow up tiap-tiap minggu, dia buat kelas. Dia tak buat kelas-kelas dekat bandar, dia buat kelas dekat dalam kampung orang tu. Bila ada orang masuk Kristian, mula dia masuk Kristian 1, 2, 3 orang je. Lepas tu dia melebar sampai 2-3 buah rumah, melebar sampai 2-3 kampung. Okey, dia panggil, dia buat crawling, dia pergi rumah ke rumah. Mana kita orang Kristian, kita orang Islam buat ni? Lepas tu ada sahabat saya kata dekat adalah sekat masjid dia kata, tahun 1974 sampai sekarang, dia kata itulah kita nak biar orang-orang Sarawak sini, orang Iban sendiri berdakwah kepada mereka. Saya fikir bengong juga orang yang cakap macam tu. Habis padri-padri daripada US tu daripada mana? Kita orang yang Melayu ni, kita segan nak menyampaikan dakwah. Tahu tak, padri pada US, padri pada UK, padri daripada China dan sebagainya, mereka sampai 20 tahun duduk dekat Sarawak tu. Nampak tak? Untuk Kristian kau orang-orang sana, dan selepas itu mereka duduk follow up, dapat infak banyak, orang menderma banyak. Itu yang kita nak lihat. Sebab itu akhirnya di Sarawak orang Kristian lebih ramai daripada orang Islam. Sebab itu bila timbul isu kalimah Allah, kami dekat Sarawak, kami tak bergaduh. Yang sibuk bergaduh dekat sini. Saya ingat sebenarnya kita orang Islam ni dia tak faham. Bila kita bergaduh sesama kita, itu yang orang Kristian nak sebenarnya. Kita tak tahu. Kita ingat kita dah menang kuat dah. Tak kuat, kita tak menang. Cabaran dia, bila tuntutan daripada sekolah-sekolah mau balik Kristian, dia minta 100 juta pun kita bagi. 100 juta dia minta bagi dulu tahun lepas, bulan Disember. Sekolah agama bila minta banyak sangat penapis tadi. Nampak tak? Macam tu. Jadi sebab itu saya tak berniat nak panjangkan kuliah tu agak panjang. Kalau kita nak buat perbandingan agama banyak. Jadi untuk kalau saya dijemput lagi lah, kata ustaz ni macam kasar je bunyi. Kalau dijemput lagi insya-Allah kita sambung di episod akan datang. Jadi insya-Allah di masa-masa akan datang, saya itu tadi ta'aruf saja. Jadi kenapa akhirnya Islam menjadi pilihan saya? Sebab saya kembali kepada Islam. Saya bukan tukar agama. Saya bukan tukar agama. Kita kena promosikan ayat, kita kembalikan mereka kepada Islam, bukan masuk Islam. Sebab apa? Benda itu ditulis di dalam kitab Bible. Tapi jangan salah faham, bukan kitab Bible ini panduan kita. Ini cuma kaedah kita untuk menyampaikan dakwah. Panduan kita kitab Quran. Saya masih lagi sembahyang sebagaimana kamu sembahyang, yang dituntut di dalam Al-Quran dan hadis. Kita berekonomi, kita beramal sebagaimana yang disebut di dalam Quran dan hadis. Itu masuk di panduan kita lengkap. Cumanya bila banyak sangat serangan-serangan orang Kristian,
kita kena belajar tentang perbandingan agama untuk kita tolak hujah-hujah mereka. Bukan setakat kita tolak, bahkan kita mengajak dia masuk Islam. Sebab itu kami di sana, di kampung saya dekat kawasan Sibuti, kita buat majlis tahlil. Ada dekat mubalikislam@gmail.com, mubalikislam dalam FB saya, boleh add. Ada gambar tu, saya post banyak-banyak gambar. Kita buat majlis tahlil dekat sana. Orang bukan Islam datang lebih ramai daripada orang Islam majlis tahlil. Nampak tak? Kita pun pelik. Sebab apa? Masa itulah kita membawa mereka kepada persamaan yang ditulis dalam kitab Bible. Dalam kitab Bible tertulis bahawa babi tak boleh makan. Dalam kitab Bible tertulis bahawa puasa. Dalam kitab Bible tulis bahawa berwuduk sebelum sembahyang. Dalam kitab Bible sebut sujud menghadap kiblat. Dalam kitab Bible sebut berzina perlu direjam sampai mati kalau dia sudah berkahwin. Kalau mencuri kena potong tangan. Dalam Bible pun ada sebut, dalam ekonomi riba diharamkan di dalam kitab Bible. Dalam 1 Korintian kata, barang siapa wanita-wanita yang beriman, apabila mereka bersujud sembahyang kepadaku, tutuplah anggota badan mereka, terutama bahagian kepalanya. Kalau mereka tidak menutup auratnya, dia tidak menutup bahagian kepalanya, cukur rambut dia sampai habis, dia bukan di kalangan wanita-wanita beriman. Wajib tutup aurat. Dalam kitab Genesis, kitab Kejadian sebut, semua isteri-isteri Nabi berhijab. Dalam kitab Bible sebut, dalam kitab Ulangan, dalam kitab Kejadian, semua isteri Nabi berhijab, tutup aurat. Bahkan ada dalam kisah Hana, iaitu isteri Nabi Imran, ketika ingin melahirkan Siti Maryam, masih lagi berhijab, masih lagi menutup aurat. Hebat isteri Nabi-Nabi zaman dulu. Itu tertulis dalam kitab Bible, wajibnya wanita menutup aurat. Itu antaranya yang kita yang kita patut sampaikan kepada orang Kristian. Bukan bergaduh dengan dia orang. Bergaduh tak ada guna. Patutnya kita sampaikan, bukan kita bergaduh. Bahkan kita merapatkan soft kita sama Islam. Sebab itu bila kita membincangkan tentang Islam, apapun dasar politik kita ketepikan dulu. Bila saya berceramah di Kelantan, kita cakap tentang kalimah Allah ni jangan bergaduh. Sebab apa? Kami ni bekas daripada Kristian. Bila kamu bergaduh, kamu membodohkan diri kamu. Orang Kristian suka tu. Ni tak nak bakal Bible, nak bakal gereja dan sebagainya. Bila saya tanya, 39 tahun kalimah Allah ada dalam dada orang Kristian dekat tanah Melayu ni, dekat Malaysia ni. Kamu panggil mana mursyid yang paling hebat, kamu pergi cabut. Tak ada yang boleh jawab. Sepatutnya itulah kaedah kita berdakwah kepada orang Kristian. Jadi di episod-episod akan datang kita akan belajar, insya-Allah kita akan kongsi serba sedikit tentang sirah-sirah Nabi dan juga sambutan 25 hari bulan Disember, hari Christmas itu. Kenapa kita orang Islam sangat-sangat tidak digalakkan untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristian. Pengertian selamat Natal ni sangat besar pengertian. Kalau kita selamat Natal ni selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Batal akidah kita. Nampak? Sebab apa? 25 hari bulan Disember, Natal itu dikatakan orang Kristian lahirnya Isa Al-Masih, Jesus Christ. Menurut kitab Bible, Isa Al-Masih tidak lahir 25 Disember. Siapa yang pernah mengerjakan haji dan umrah sampai ke Sharjah, mereka akan tahu tentang sejarah yang ditulis dalam kitab Bible. Isa Al-Masih tidak dilahirkan pada hujung tahun. Bahkan apa yang ditulis di dalam kitab Bible ada disebut di dalam kitab Quran dalam surah Maryam. Ada beberapa ciri kenapa Isa Al-Masih tidak lahir 25 Disember. Sebab apa? Di Indonesia mereka tukar dia, sebab apa? Fatwa ulama MUI di Indonesia mereka mengharamkan orang Islam mengucap selamat Natal. Jadi orang Kristian ni dia hebat. Kaedah dia kata kita bukan mengucap selamat Natal lah, dia kata kita ucap Maulid Nabi Isa alaihissalam. Kita jangan tak tahu benda ni dah ada kat Malaysia. Anak-anak muda kita yang tak kuat iman dia, yang tak belajar tentang banyak perkara, akhirnya mereka terpesong. Dia kata kami bukannya mengucap selamat atas lahirnya Tuhan Yesus, kami mengucap atas lahirnya Nabi Isa, dia kata. Orang Islam
sendiri mempertahankan. Jadi insya-Allah kita akan apa nama ni? Jadi pesanan saya, banyakkanlah kita mengingat Allah, banyakkanlah kita mengingat Nabi, insya-Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Peganglah Al-Quran itu sampai akhir hayat kita, peganglah hadis Nabi itu sampai akhir hayat kita, peganglah kalimah la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Dulu masa saya belajar di India, antara benda yang menyebabkan saya tertarik dengan Islam adalah nasyid. Nasyid. Dulu, zaman dulu ada nasyid Raihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ni begitu seronok mendengar nasyid, sebab apa? Kadang-kadang bila saya ingat balik ketika saya belum Islam dulu, kita mengucap kalimah syahadah dalam lagu Raihan tu, tapi kita tak faham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak faham. Ramai orang kafir yang mengucap tu. Adakah mereka masuk Islam tu? Nampak? Tapi dia mengajak kita kepada Islam. Ramai sahabat-sahabat saya masuk Islam. Sebab itu nasyid ni, sebab itu bila saya belajar di India, di Institut Ali Akbar Khan dekat Kolkata, India, kita banyak diajar untuk memenuhkan mulut kita, hati kita, jiwa kita dengan kalimah-kalimah membesarkan Allah dan memuliakan Nabi. Antara nasyid yang saya belajar Kawali di India, Ya de Nabi ka Gulshan Mecca, Ya de Nabi ka Gulshan Mecca, Mecca lagta hai. Nabi itu lahir di Mekah. Ya de Nabi, 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 Ya de Nabi, 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 Ya de Nabi, Nabi, Nabi. Banyakkan perasaan jiwa kita mengingat Nabi. Nabi itu rahmat kepada seluruh alam. Us rahmat alam senabi koi nagire, nabi koi nagire. Us rahmat alam senabi koi nagire. Dunia में Muhammad sebesi koi nahi hai. Tak ada dah Muhammad. Yang ada tinggalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dah lama tinggalkan kita. 1400 tahun lepas. Yang ada Quran, yang ada hadis. Kalau kita tinggalkan itu, kita tolak hukum Allah, kita tolak pesanan-pesanan Nabi, insya-Allah kita terkeluar daripada agama. Nampak? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jadi satu insya-Allah saya pun akan keluarkan album akan datang. Jadi tunggulah episod akan datang, saya bawa album saya. Ada satu lagu saya nyanyi, Ya Rasul, Ya Rasulullah, Ya Rasul, Ya Rasulullah, Muhammad Ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Luasnya lautan, tingginya gunung dan awan, keagungan-Mu ya Tuhan, keagungan-Mu ya Tuhan. Nanti kita boleh buat konser. Jadi itu saja penyampaian saya pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian, maaf atas ketelanjuran. Al-maklum sajalah, kalau keris melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah mengguris hati, maaf saya penawar diri. InsyaAllah kita berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.